Permulaan memang kadang-kadang orang ni dia suka selawat kerana nak benda. Kenapa banyak selawat ni? Kerana nanti akan selesai urusan hutang saya. Kan ada selawat yang tertentu yang diajar ulama, selawat ni kalau baca selalu banyak mana sekian-sekian akan tertunai hutang dia. Dia memang ada banyak hutang pun. Pinjaman ni pening kepala dia lah, dia selawat selawat mudah. Alhamdulillah, selawat lagi. Khair. Baik, ni ikhlas tuan-tuan ni. Ikhlas ada buat macam ni? Ikhlas peringkat ketiga. Ikhlas ada 3 peringkat tuan-tuan. Ikhlas pertama kan ada sebab. Orang baca surah Kahfi, orang baca surah Waqiah pagi-pagi. Kenapa baca surah Waqiah pagi-pagi? Kerana tak mau miskin. Kerana tak mau miskin dia baca tu. Kerana tu Nabi sebut kata kalau siapa baca ni takkan miskin dia. Saya pun buat lah kerana tak mau miskin. Ikhlas tu, ikhlas. Ikhlas juga tu. Ikhlas peringkat ketiga. Ikhlas peringkat kedua kerana takutkan sesuatu. Kenapa buat yang ini? Kenapa buat yang ini? Kerana saya nakkan pahala dan saya nak jauhkan diri saya daripada neraka Allah Ta'ala. Ada sebab juga. Maksudnya masih lagi ada nego dengan amalan tersebut. Faham tak? Kita buat kerana ada timbal balik kepada kita. Kalau tak ada apa, tak buat kita. Kerana adanya pengampunan, kerana adanya penghalang kita daripada neraka, kita pun buat. Ini ikhlas peringkat kedua. Peringkat ketiga, tidak ada apa-apa, melainkan hanya kerana dia. Kenapa selawat ni? Kerana kasih. Kenapa selawat? Kerana Rasulullah. Kerana yang saya sebut dalam selawat tu Nabi. Dan tidak ada benda yang menghampirkan saya kepada Allah melainkan dengan jalan ini. Maka hakikatnya saya sedang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala pada ketika saya berselawat. Kerana saya sedang menyebut kekasihnya Allah. Faham tuan-tuan? Tuan-tuan kalau ada orang puji mak tuan-tuan, depan tuan-tuan, tuan-tuan akan baik dengan orang tu. Baik kan? Kenapa? Kerana dia puji kekasih saya. Kita puji mak dia tu bagus lah apa semua. Mak kita pula ada orang seorang ni puji anak dia depan mak kita. Maka mak tu terus baik dengan kawan tu sebab apa? Sebab dia puji anak dia. Tidak? Ini kita puji ni kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puji ni kekasih Allah. Maka ini adalah aqrabit turuq, jalan yang paling hampir untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab tu Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, beliau kata minta maaf, dia kata ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita mengambil perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kita dah ambil perjanjian dengan Nabi. Perjanjian ini ditulis oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab beliau Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah ila Uhudi Al-Muhammadiyah. Ini ada perjanjian-perjanjian yang kita telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, kemudian dilupakan oleh umat. Maka Imam Abdul Wahab Sya'rani menulis dalam kitab beliau dengan disebut, ini perjanjian yang telah kita ambil dengan Nabi. Ini perjanjian yang telah kita buat dengan Rasulullah. Jangan tinggal, jangan lupa. Ini antaranya. Banyak orang kalau tuan-tuan buka dalam kitab dia ada lebih kurang 200 hampir 500 perjanjian kita dengan Nabi. Perjanjian untuk kita buat dan perjanjian untuk kita tinggalkan sesuatu. Hatta makan ayam pun disebut dalam tu, tuan-tuan. Cara nak makan pun ada perjanjian dengan Nabi. Kita dah ambil perjanjian dengan Rasulullah cara nak makan. Apa dia cara nak makan, tuan-tuan? Makan makanan yang hampir dengan tulang, daging yang hampir dengan tulang. Kata ulama, perlu pegang dan tarik tu macam ayam dekat paha tu. Ayam yang bahagian paha, macam mana cara nak sedap makan? Bukan cobek, tapi pegang, gigit. Supaya Upin Ipin buat waktu makan ayam paha tu. Dan contoh Upin Ipin. Tu sunnah tu. Makan macam tu sunnah. Dia tahu nampak pelahap aku tak? Nampak teruk kan? Tak. Itu lebih lazat kata Nabi. Ini lebih lazat kalau makan. Ada seorang sahabat waktu makan daging, yang Rasulullah daging tu hampir dengan tulang. Dia duk cobek, mungkin dia malu dengan Rasulullah. Maka dia cobek tulang tu sikit. Nak bagi relai pada tulang tu. Nabi pun bagi tahu dia, bukan begitu cara dia. Nabi kata, pegang, Nabi angkat, tarik macam ni. Ini lebih lazat kata Nabi. Sungguh. Itu cara dia. Dan itu disebut oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab dia. Ini perjanjian kita dengan Rasulullah. Cara nak makan pun dia ajak. Sebab tu kita tinggal, sebab tu kita rasa makan tak pernah sedap. Tapi cuba buat tengok, tuan-tuan. Dia rasa lazat terus. Lepas tu kita lepas tu suka bagian kat tulang. Bawa tak senang pegang, tarik terus. Tapi kalau makan ramai-ramai tu, saya buat macam tu. Dia kata dia buat macam tu. Makan kenduri. Kenduri hak dulu kan jenis beridang.
Ada lagi orang lah jadi buat beridang lagi. Buat beridang, buh dalam pinggang tu, dia makan 4 orang, 3 orang, bubuh bahagian paha. Dia pun, hari tu ustaz beritahu. Dia makan jenis tu, dia kata. Dah lah tu share 3 orang. Dia pergi hentam ambil seorang dia, berat gitu seorang dia. Lepas tu hapak pula ke orang. Nabi ajak macam ni. Nabi ajak macam ni kalau makan seorang-seorang bodoh. Ni hang makan ramai Nabi tak ajak makan macam tu. Ngaji tak habis. Nabi ajak tak. La ilaha illallah. Baik. Kita cuba tengok ni. Ukhidha alaina ahadul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nuksira min as-salati wat taslimi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailan wa nahara. Silah kita mengambil perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, iaitu untuk kita membanyakkan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam, malam dan siang. Wa nadhkuru li ikhwanina ma fi dhalika min al-ajri was-sawabi wa nuraghibuhum fima fiha kull at-targhib izharan li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita menyebutkan kepada saudara-saudara kita berkenaan dengan pahala dan juga kelebihan yang akan diperolehi oleh orang-orang yang membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita memberikan semangat kepada mereka. Nuraghibuhum fiha kull targhib. Maksudnya kita memberikan targhib, beri kepada mereka semangat untuk mereka melaksanakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah laksanakan pada hari ini. Itu kita bagi semangat moga kita banyak selawat kepada Nabi. Izharan li mahabbatihi. Untuk membanyakkan, untuk kita menzahirkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kata beliau, "Faman wadhaba 'ala ma dzakarnah, kana lahu ajrun 'azim." Siapa yang muwazabah, berterusan dengan apa yang kita sebutkan ini, maka baginya pahala yang sangat besar. Wa huwa min awla ma yutaqarrabu bihi ilaihi wa ma fil wujud min ja'alillahi ta'ala lahu al-halla wal-rabta dunya wa akhirah mithluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tengok tuan-tuan. Dia kata apa? Ini adalah apa dia? Huwa min awla ma yutaqarrabu bihi. Ini adalah perkara yang paling utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa ma fil wujud. Nah, minta maaf bukan min di situ. Wa ma fil wujudi man ja'alallahu ta'ala lahul hallu war-rabtu. Tidak ada di kalangan makhluk ini, dalam wujud ini, dalam makhluk yang wujud ini, yang Allah Ta'ala jadikan baginya al-halla war-rabta. Yang Allah jadikan baginya itu apa ni? Al-hal. Maksudnya penyelesaian dan juga ikatan dunia dan akhirat seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman qadamahu 'ala as-sidqi wal mahabbati was safa danat lahu ruqabul jababirah wa akramahu jami'al mu'minin. Siapa yang berkhidmat kepada Nabi, maksud banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu tersebut danat lahu riqabu al-jababirah. Orang-orang yang sombong dalam muka bumi ini, yang zalim dan sebagainya pun akan dekat dengan dia. Danat lahu riqabul jababirah. Semua orang akan dekat dengan dia, dan seluruh mukminin akan kasih kepadanya. Orang akan kasih kepada orang yang banyak selawat ni, tuan-tuan. Kama tara fi man kana muqarriban 'inda mulukid dunya wa man qadama as-sayyid khidmatahu al-'abid. Wa'lam ya akhi anna tariqal wusuli ila hadratillahi min tariqis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min aqrabit turuq. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, bahawa jalan yang paling hampir untuk kita sampai ke hadratillah tidak lain dan tidak bukan adalah melalui jalan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yaqdumhu al-khidmatal qassata bihi, siapa yang tidak berkhidmat kepada Nabi dengan khidmat yang khusus ini, iaitu banyak selawat kepada Nabi, wa talaba duqul hadratillah, maka dia meminta untuk masuk ke hadratillah. Siapa yang tak pernah berkhidmat, maksud tak pernah lazim dengan selawat kepada Nabi, tiba-tiba dia nak masuk bertemu dengan Allah, nak duduk pada tempat kedudukan yang mulia, faqad ramal muhal, maka dia telah melakukan sesuatu yang mustahil. Mustahil dia akan dekat dengan Allah, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, melainkan kalau dia banyak berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak khidmat, tuan-tuan? Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wala yumakkinuhu hujjab al-hadrah an yadkhula, wa dhalika li jahlihi bil adabi ma Allah. Kenapa dia tak boleh masuk ke hadratillah? Karena dia jahil dengan adabnya kepada Allah. Adab nak masuk kepada hadratillah adalah membanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani. Ini orang-orang yang telah sampai dan mereka telah menyebut perkara tersebut. Faham, tuan-tuan?
Karena tu perkara ni sangat perlu untuk kita laksanakan, dan ini tanda kita ini mengasihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang menyebut tentang Nabi, ini bukti orang dikasih dengan Nabi. Orang yang banyak selawat kepada Nabi, ini bukti hati dia dekat dengan Rasulullah. Tuan-tuan. Maka orang takkan banyak selawat, melainkan dikasih betul dengan Rasulullah. Kenapa kita ni hari ini ada lupa tak selawat kepada Nabi? Makna dia pada hari tersebut, Allah tidak menjadikan kita di kalangan orang yang diingat oleh Allah. Tapi kalau mulut kita selawat juga pada hari itu, makna dia Allah memilih untuk kita ni menjadi orang yang diingat oleh Allah. Kerana kita mengingati kekasihnya Allah, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.